Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis ilmu, dan kita mengharapkan majlis yang begini Allah berikan kita ilmu bermanfaat dan Allah berikan petunjuk kepada kita untuk memahami agama ini dengan benar. Tuan-tuan dan puan-puan, pada zaman yang penuh fitnah ini, kita memerlukan petunjuk kepada Allah dan memerlukan hidayah dari Allah dan memerlukan kekuatan petunjuk ini. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sehari dua ni kita nampak, ya, maaflah kata, walaupun kita belajar tadabbur, tetapi kita telah mempelecehkan tentang tauhid, beriman kepada Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Berbahaya. Tuan-tuan dan perempuan, minta Allah bagi petunjuk, minta Allah sabatkan. Kenapa? Selagi persoalan itu adalah persoalan tauhid, persoalan akidah, selagi persoalan itu berkaitan dengan sifat Ar-Rahman, kita kena pertahankan, kita kena tekankan kepada ummah. Kerana apa? Itulah persoalan yang akan pertama sekali ditanya di alam kubur. Mar Rabbuka. Kalau kita masih lagi memandang lekeh perkara akidah, perkara tauhid, buatlah apa tadabbur sekalipun, buat apa tafsir sekalipun, dia akan membawa kepada penyelewengan yang besar yang boleh menyebabkan perkara-perkara yang tidak sehat berlaku dalam agama kita. Tuan-tuan dan perempuan, ini akidah, ini tauhid. Kita mengabdikan diri dengan Allah dengan sifat-sifat yang menjadi perkara yang amat penting di dalam sifat-sifat Ar-Rahman. Kenapa dipertikaikan tentang mengisbatkan Allah di arasy Ar-Rahmanu ala arsyistawa? Kenapa nak mempertikaikan? Kenapa dikatakan kaum Nabi dahulu tidak membicarakan perkara tersebut? Enta silap. Awak tersilap dalam memperbahaskan. Apabila Fir'aun mengatakan, ya Haman nubni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Apa Haman kata? Fir'aun kata, wahai Haman, binakan aku satu bangunan yang tinggi. Aku nak pergi melihat ke langit. Seperti mana yang dikatakan. Dia tidak menggambarkan perkataan itu. Musa mengatakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Kalau tidak, masa kan Fir'aun menaikkan, membinakan bangunan semata-mata nak melihat Tuhan Musa. Tuan-tuan dan perempuan, perkara itu adalah asas agama. Kalau dalam menafsir Al-Quran, dalam memahami tadabbur Al-Quran, kita memandang remeh dalam perkara ini, orang sunnah pula yang membicaranya, maka ia adalah satu kesilapan yang besar terhadap agama ini. Masalah besar dalam siri tauhid kita. Maka bagaimana dia boleh menyampaikan tadabbur ataupun pengajian apabila dia tidak mengenal Ar-Rahman, Allah itu sendiri dengan sifat yang baik, dan dia katakan kepada orang, tak usah nak berapa kisah sangat. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita dan mereka semua. Kenapa? Ini masalah tauhid, masalah akidah, masalah keimanan, yang mana kita tahu masalah keimanan tidak boleh berbolak-balik, dan dia mesti berdiri di atas pendirian kita. Kita mesti tegas, mesti tetap, walaupun terjadi diri kita ini seperti Ashabul Ukhdud, yang mana mereka dibakar hidup-hidup. Apa dalam ayat Quran kata? Ya, dalam kisah Ashabul Ukhdud, apa yang dikatakan? Ingat? Okey, buka balik kok tak ingat, ya. Apa dia dalam surah Al-Buruj? Tengok. Apabila mereka mengatakan, ya, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid.
dan mereka tidak menyeksa orang-orang mukmin itu, melainkan kerana orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan di langit dan di bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Tuan-tuan dan perempuan, Ashabul Ukhdud, mereka itu dibunuh, dibakar hidup-hidup kerana mempertahankan Ar-Rahman, Allah. Yang mempertahankan itu kerana keyakinan mereka seperti mana yang disampaikan bahawa Allah yang bernama Ar-Rahman, salah satu nama yang maha agung dan bersifat dengan sifat Ar-Rahman, yang sifat yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mempertahankan dan mereka mati dibunuh kerana mempertahankan Allah. Mereka tidak mempertahankan nyawa mereka sendiri. Mereka tidak mempertahankan anak-anak mereka sendiri. Mereka tidak mempertahankan harta-harta mereka. Tetapi mereka mempertahankan Allah. Lalu mereka dibunuh. Kisah Ashabul Ukhdud mengajar kita mempertahankan tauhid, bukan memperlecehkan tauhid. Mempertahankan akidah, bukan memandang remeh terhadap akidah. Bahkan di saat orang meninggalkan tauhid, kita mendirikan tauhid. Orang meninggalkan pemahaman tauhid yang dibawakan cara Rasulullah, kita berdiri mempertahankan tauhid yang dibawa cara Rasulullah. Tuan-tuan dan perempuan, Allah menceritakan Ashabul Ukhdud, menunjukkan mereka itu para syuhada yang dinaikkan taraf di sisi Allah kerana mempertahankan tauhid. Tiba-tiba kita boleh mempertikaikan orang berbahas masalah Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Na'udzubillah. Berhati-hati. Dia tak kira sekarang ustaz itu sunnah ataupun tidak. Berhati-hati, kerana kamu berbicara urusan Allah, kamu berbicara masalah tauhid yang telah disampaikan oleh Rasulullah pada kurun yang terbaik, dan mereka memahami apa yang Rasulullah sampaikan. Subhanallah, ya, sakit kita kali ini, ya, apabila yang berbicara itu, ya, membicarakan persoalan tauhid, sifat Ar-Rahman, ya, mempertikaikan pula orang membicarakan perkara tersebut. Ya, na'udzubillah min zalik. Berbahaya, berbahaya. Mereka tidak beriman kepada Allah seperti mana yang dikehendaki. Seharusnya dia mempertahankan dan menyampaikan risalah ini dan terus memberikan kebenaran-kebenaran, sifat-sifat yang Allah ceritakan itu, tetapi sudahnya dia kata tak perlu, ya, memandang remeh terhadap apa dia, kisah Ar-Rahmanu ala arsyistawa, dan dikaitkan Nabi Ibrahim. Tengok macam mana bercerita. Dia tak tengok ke Nabi Musa bercerita kepada Fir'aun, sehingga Fir'aun bergegas dan mengarahkan Haman untuk membina satu bangunan yang tinggi. Kenapa? Aku nak tengok Tuhan Musa yang dikatakan oleh Musa itu. Na'udzubillah min zalik. Minta-minta Allah, ya, minta sangat-sangat Allah sabatkan kita, Allah bagi petunjuk di saat-saat zaman fitnah ini. Okey. Apa tu? Waalaikumsalam. Baik. Maaf, ya, kita dapat berita tu sedih. Kenapa? Dia mengajar tadabbur, ya, mengajar berkaitan dengan Quran. Tiba-tiba masalah-masalah begini, dia tidak tadabbur dengan cara yang baik dan dia mempertikaikan masalah tauhid, orang membicarakan perkara itu. Silap. Tadabbur fungsinya untuk menerangkan masalah tauhid. Tiba-tiba bila tadabbur tidak boleh menerangkan masalah tauhid, apa yang dia dapat? Ya, dia misalan orang yang satu zaman yang telah lalu, seperti zaman kaum Samud, kaum Ad, kaum-kaum yang terdahulu yang telah membina empire yang cukup dahsyat, bangunan-bangunan yang dahsyat, sehingga Allah mengatakan kalau kamu nak lihat bagaimana mereka itu lebih hebat daripada kamu, Allah ceritakan, ya, tetapi hadarah pembangunan mereka, kebangkitan mereka, kehebatan mereka tidak dilampirkan dengan tauhid yang betul, Allah hancurkan. Dan begitu juga jika tadabbur kita hayati dengan begitu hebat, masalah tauhid tidak jelas, dia tidak akan mendatangkan manfaat. Dia tidak akan datang manfaat kerana masalah tauhid kita tak kenal elok-elok. Sedangkan Al-Quran ini adalah wahyu dari Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah yang mewahyukan. Tiba-tiba kita tidak
tahu kaedah tauhid dengan cara yang betul dan kita memandang remeh masalah tauhid, berarti tadabbur tidak ada guna langsung dalam bab-bab yang begini. Dia akan hancur. Dia akan merosak seperti mana pembangunan hadarah yang dibangunkan kaum dulu hancur dan rosak. Begitu juga tadabbur Al-Quran yang tidak berlandaskan masalah tauhid dengan betul, dia akan hancur, akan merosakkan semua penafsiran Al-Quran satu hari nanti. Ya, baik. Jadi kita sambung balik pelajaran kita, yang mana kita telah sampai pada ayat la yadhuquna fiha bardan wala syaraba, berkaitan dengan ashabun nar, yang mana Allah telah mengingatkan kepada kita bagaimana penduduk-penduduk neraka, yang mana kita beriman pertama sekali, tuan-tuan dan perempuan, kita beriman dengan dalil-dalil Al-Quran yang sahih ini, ya, yang tidak ada keraguannya, dan kita menghayati penafsiran ini dengan cara yang tepat supaya penafsiran ini tidak ada masuk otak kita, akal kita untuk berbicara. Yang penting dalam bab Al-Quran beriman. Iman didahulukan. Iman didahulukan tanpa membicara yang lain, kemudian barulah datang pemahaman, ya, tadabbur, ya, dan selain daripada itu, yang mana pertama beriman seperti mana yang Allah turunkan, seperti mana yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Baik, kita lihat balik ayat yang ke-24 surah An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak minuman yang sejuk selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan bersungguh-sungguh, dan segala sesuatu telah kami catatkan di dalam satu kitab. Kerana itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman yang sejuk. Yakni mereka tidak menemui kedamaian di hati mereka dan tidak pula mendapat minuman yang baik. Oleh kerana itu Allah berfirman, illa hamima wa ghassaqa, selain daripada air yang mendidih dan nanah-nanah. Okey. Di dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bagaimana kedudukan ahli neraka. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita membicarakan kedudukan ahli neraka, pertama sekali fasta'idzu billahi min azabin nar. Hendaklah kita meminta pertolongan Allah, perlindungan Allah dari azab neraka. Itu kaedah kita bila tengok cerita ni, kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu kita, maka kita lihat ayat Al-Quran ini sedang menceritakan tentang neraka. Pertama, kita beriman. Yang kedua, kita dah tahu set dalam minda kita neraka adalah satu tempat azab. Maka kita beriman dengan azab tersebut dan kita perlu ada perasaan takut. Ya, perasaan takut kena ada. Subhanallah, ya, terganggu sedikit hari ini pasal kes tadabbur tu, ya, yang memandang remeh terhadap sifat Allah tu, dia terganggu sedikit. Bukan apa, bagaimana dia nak mengagungkan Allah sampai dia memandang perkara itu tidak besar. Tuan-tuan dan perempuan, la ilaha illallah, bila kita membicarakan tentang Allah, sifat, bila disebutkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, keimanan kita tu rasa seronok, rasa terangkat, rasa Masya Allah, ya, kita rasa gembira. Tiba-tiba dia menganggapkan benda itu tidak penting. La ilaha illallah.
Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal. Baik. Kenapa kita membicarakan persoalan neraka juga satu persoalan yang besar, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fattaqun nar walau bisyikkin tamratin. Takutlah kamu kepada neraka, yakni azab-azab neraka, dengan bersedekah walaupun separuh biji kurma. Nak menceritakan kepada kita, kena ada perasaan takutkan neraka, ya, sampai kita bersedekah apa yang ada kepada kita, bersedekahlah kerana untuk menyelamatkan diri kita dari neraka. Ini dia, ya. Dan kita menyaksikan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan neraka begini, berarti tempat ini kita beriman dengan kewujudannya, sehingga Rasulullah kata fasta'izu billahi min azabin nar, minta perlindungan Allah dari azab neraka. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, sesiapa yang berdoa, dengan terjemahannya, barang siapa yang berdoa minta dijauhkan neraka sebanyak 7 kali, dalam riwayat 3 kali. Ya, dalam hadis itu ada 2 riwayat, dan riwayat pertama mengatakan 7 kali dan riwayat yang kedua 3 kali. Tuan-tuan dan perempuan, 3 kali tak banyak mana, 7 kali pun tak banyak mana. Hanya mengucapkan ya Allah ya Tuhanku, jauhkan aku dari azab neraka. Itu je. Kalau tak boleh bahasa Arab, guna bahasa Melayu sebanyak 3 kali. Dan Allah telah menjanjikan apabila kita mengucapkan doa begitu, neraka yang Allah berikan pendengarannya, syurga yang Allah berikan pendengarannya. Dan ingat, pendengaran itu kita beriman kerana disebabkan dia menjawab perkataan ini, ya Allah, jangan masukkan dia itu ke dalam neraka. Ya, subhanallah. Neraka berbicara dengan Allah. Bila seseorang itu berkata begitu sebanyak 3 kali, berdoa sebanyak 3 kali atau 7 kali, Allah jauhkan aku dari neraka. Ya, tapi kadang-kadang kita dengar macam Tok Iman lepas solat dia akan baca tu, Allah ma'ajirna minan nar, kan? Allah jauhkan aku dari neraka. Kalau nak jadikan wirid selepas solat, dia dhaif. Hadis tu dhaif. Tetapi kalau nak baca bila-bila tak menjadi masalah. Ya, kalau nak jadikan dia sebagai satu wirid selepas solat, berdalilkan hadis itu, maka hadis itu dhaif. Tetapi doa itu amat penting untuk kita meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sebanyak 3 kali. Tak kisah waktu mana kita berada, ya, waktu tengah driving ke ataupun tengah kerja kan, hanya mengucapkan ya Allah lindungi aku dari api neraka. Dah, ya, sebanyak 3 kali maka neraka akan berkata ya Allah jauhkan dia dari neraka. Begitu juga di dalam hadis yang sama juga, barang siapa yang mengatakan ya Allah masukkan aku ke dalam syurga 3 kali ataupun 7 kali, maka syurga akan mengatakan ya Allah masukkan dia ke dalam syurga. Nampak tak tuan-tuan dan perempuan, makhluk-makhluk Allah yang begitu kita tak mampu berfikir, tetapi kita beriman. Kita beriman dengan apa yang Rasulullah katakan. Dengan arti kata lain, dia berbicara dan memberitahu kepada Allah tentang kedudukan kita. Dan insya-Allah ini di antara cara kita nak mendapat syurga yang kita kehendaki. Dan ingat apabila Rasulullah mengatakan fa idza sa'altumul jannah fas'alu firdaus, bila kamu meminta syurga, maka mintalah syurga Firdaus. Minta. Tuan-tuan dan perempuan, duduk sambil duduk tu minta. Jadikan dia wirid harian kita. 3 kali je. Ya Allah, masukkanlah aku syurga. Masukkanlah aku ke dalam syurga Firdaus. Masukkanlah aku ke dalam syurga Firdaus. Tengah makan pun berdoa. Bagus. Okay, doa makan ke doa ni? Ya, bayangkan. Tak sampai 30 second kita mengucapkan kalimah tu. Dan syurga berbicara, ya Allah masukkan dia ke dalam syurga. Ini di antara perkara yang seharusnya jadi berada dalam diri kita. Amalan-amalan ini kena ada dalam diri kita. Bila kita meminta sesuatu, ingat ya, itu pasal husnuzan kepada Allah itu amat dahsyat. Bersangka baik kepada Allah itu amat dahsyat. Bahawa Allah akan perkenan doa kita. Ingat tu. Allah akan perkenan. Subhanallah. Bagi saya, Allah akan perkenan. Tapi kita bersungguh-sungguh dalam siri berdoa. Begitu juga dalam kisah menjadi anak yang soleh, yang kita tekankan, setiap kita kena jadi anak yang soleh. Tetapi bagaimana, apakah anak yang soleh? Anak yang bersoleh ini berkait dengan mak dan ayah. Dia tak berkait dengan orang lain. Dia berkait dengan ibu dan bapa kita.
Dan di antara perkara yang boleh menyebabkan kita menjadi anak yang soleh selain daripada birri walidain, ya, melakukan kebaikan kepada emak dan ayah adalah dengan doa. Ya, apabila Rasulullah mengatakan semua amalan, ya, akan terputus melainkan 3 perkara. Salah satunya doa dari anak yang soleh. Kerana anak yang soleh saja berdoa untuk mak dan ayah. Kalau tak berdoa tu bukan anak yang soleh. Kalau kita sekarang ni tak pernah berdoa, ya, bukan anak yang soleh lah tu. Ya. Jadi kita jadikan diri kita anak yang soleh, ya, tiap-tiap hari dengan berdoa kepada mak dan ayah. Berdoa apa? Allah ampunkan mak ayahku. Simple. Itu je. Ya. Allah ampunkan dosa mak ayah aku, masukkan dia ke dalam syurga. Ambillah kalimah-kalimah yang simple pun, kalau ada berdoa, itulah ciri-ciri anak yang soleh. Dan mudah-mudahan kita semua, orang belajar Quran Sunnah, kena ada. Jadikan dia termasuk dalam siri wirid harian, doa untuk mak dan ayah kita, walaupun simple, walaupun pendek. Ini saya nasihatlah untuk diri saya dan kita semua. Ya, pertama, pastikan kita meminta syurga dan jauhkan neraka, dan jadikan diri kita anak yang soleh. Ya, simple sangat-sangat. Boleh, ya? InsyaAllah boleh. Mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan, kita mendoakan mak dan ayah. Ingat, anak-anak kita akan mendoakan kita. Ya, kita ajar dia, bagikan semangat, doa untuk mak dan ayah, doa untuk ibu dan ayah. Ya, kadang-kadang kita doa kuat-kuat pun tak apa. Dia akan mengajar mereka, satu hari nanti mereka akan mendoakan kita. Ya, tapi kalau kita tak ajar dia doa, meh kita nak ajar apa? Tengok game. Dia sampai mati duduk main game, ingat ayah ajar duduk main game dulu. Letihlah kita. Ya, terputus amalan soleh. Baik. Di dalam ayat Quran menceritakan tentang kedudukan-kedudukan orang-orang yang berdosa ini apabila dikaitkan dengan ayat yang seterusnya. Illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal, yang mana air yang mendidih dan nanah. Dan dalam riwayat menceritakan, termasuk dalam ayat Al-Quran menceritakan bagaimana air didih dan nanah ini bila diminum saja putus tali perutnya. Tuan-tuan dan perempuan, air panas ni kita minum tenganga kita kan, tak putus lagi tali perut. Tetapi kalau dah sampai putus tali perut, itu menunjukkan air itu bukan sebarang air. Bahkan dalam penafsiran ada yang mengatakan ahli neraka yang dibakar itu, macam kita bakar ikan bakar, apa berlaku? Air keluar. Dan air daging ahli neraka itu keluar, dan ia menjadi bahan minuman bagi ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik, kita minta lindung kepada Allah. Sedangkan ahli syurga penuh dengan senang lenang berbagai air yang dihidangkan. Ingat apa air yang dihidangkan untuk ahli syurga? Ya, susu, madu, arak. Air apa lagi? Pepsi? Tak ada. Okey, ingat, surah Muhammad. Okey, buka surah Muhammad supaya tak lari daripada air tersebut. Cantik. Paling kurang kita ada maklumat sedikit sebanyak dalam bab itu, ya, tentang air-air dari syurga tu. Ayat yang ke-15, surah yang ke-47, ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum.
perumpamaan penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya. Pertama, ya, itu dia sungai dia. Tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari arak yang lazat rasanya bagi peminum. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperolehi di dalamnya segala macam buah-buahan dan keampunan dari Tuhan. Mereka adakah sama dengan orang yang kekal di dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga terputus-putus ususnya. Itu dia perumpamaan yang Allah bagi. 4 sungai besar. Pertama, sungai air tawar. Yang kedua, sungai susu. Yang ketiga, sungai arak. Dan yang ketiga, sungai madu. Ya, bagaimana? Pertama, beriman. Selesai masalah. Alhamdulillah, kita ni senang. Ya, Ibn Abbas mengatakan namanya sama, tapi sifatnya adalah berbeza. Kita beriman. Beriman bukan beriman begitu. Kita yakin yang Allah katakan ini, teruskan letak dalam hati, teruskan dalam jiwa kita. Ya Allah, berikan aku nikmat yang besar ini ataupun air yang ini kepada kita semua. Okey, cantik? Baik. Namun pada akhir itu mengatakan adakah sama di mana diberikan kepada ahli neraka yang kekal abadi dengan air yang mengelegak, ya, yang mendidih sehingga terputus-putus ususnya. Itu baru bab air. Bayangkan seorang yang berada di dalam neraka, dahaga nakkan air, tak ada air lain. Ya, kita kalau tak ada air lain pun alhamdulillah, Allah bagi kita ni hebatlah yang nikmat yang dibagi. Bila kita menyaksikan di setengah negeri-negeri terutamanya di Afrika, mereka tak ada air. Air yang keruh itu mereka tapihlah mana boleh dan mereka minum. Ya, tuan-tuan dan perempuan, nikmat yang besar kepada kita. Ya, sungguh besar. Dan nikmat ini yang seharusnya kita bersyukur. Kita kena jaga elok-elok, ya, tentang akidah kita supaya tidak rosak dengan kefahaman yang boleh menjatuhkan azab Allah kepada diri kita. Okey, kemudian Allah mengatakan fadhuqu wa kadzabu bi ayat. Okey, jazaa'an wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak takut pada hari hisab. Yakni mereka tidak beriman. Ya, ini di antara perkara-perkara yang berbahaya. Tak kira kamu muslim ke tidak muslim, tidak beriman kepada hari hisab adalah satu perkara yang menunjukkan tidak beriman dengan hari akhirat. Okey? Dan kena beriman cara mana yang diajarkan oleh Rasulullah, beriman dengan hari akhirat. Dia tak boleh ikut akal. Dah kita terangkan, orang kafir beriman dengan hari akhirat, tetapi fahaman iman dia lain. Orang-orang yang bukan Islam beriman dengan kewujudan alam selepas kehidupan kita ini, maka keimanan mereka itu tidak sama. Sedangkan kita diajar untuk beriman cara yang Rasulullah SAW bawa. Dan tak ada pilihan melainkan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih sahaja. Baru arti beriman kepada hari akhirat. Okey. Kemudian wa kadzabu bi ayatina kizzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan bersungguh-sungguh. Yakni mereka ini ingkar, tak mau terima. Ya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catatkan di dalam satu kitab. Yakni Allah telah catatkan dalam kitab. Pertama, kitab yang pertama di Lauh Mahfuz. Ya, itu kitab berkaitan dengan qada dan qadar kita. Yang kedua, kitab yang ditulis oleh Raqibun Atid, pencatat di bahagian kanan dan kiri kita. Dan bagaimana kitab-kitab tersebut semua telah diterangkan pada pelajaran yang lepas seperti di dalam surah Fussilat. Ya, kitab itu berbagai-bagai bentuk dan diikuti dengan hadis Nabi. Apabila seorang itu dibentangkan kitab dia sebanyak 99 report, maka dia menyaksikan. Okey,
Jadi ini masalah dia beriman kepada kitab dengan cara yang betul. Ya, beriman kepada dengan kitab dengan cara yang betul. Dan bila kita membicarakan beriman dengan kitab dengan cara yang betul, kita berdoa. Ya, berdoa minta Allah, ya Allah serahkan. Tak menjadi masalah doa-doa yang begitu. Ya Allah serahkan kitab di tangan kananku. Ya, boleh. Tetapi bukan pada waktu-waktu yang mana tidak disabitkan dalil. Ya, misalan contoh. Kita mengambil wuduk. Kita ambil wuduk kan? Kan ada orang tua aja, ya, bila kita basuh muka, sedangkan hadis mengatakan bila seorang itu basuh muka, dosa itu akan keluar bersama titisan-titisan air muka kita tu, sehingga titisan yang terakhir dosa itu akan keluar. Datang kita pula nak tambah pada waktu itu. Jangan. Kalau boleh waktu lain tak apa. Ya Allah jadikan muka aku ini dapat melihat wajahmu, kan? Itu di antara yang saya dulu belajar. Bila basuh tangan, ya Allah jadikan tangan kananku memegang kitab. Tak boleh. Pada waktu wuduk, kerana ia adalah amalan yang Rasulullah mengajar kita cara berwuduk Rasulullah. Bila Rasulullah tak baca tu, maksudnya tak ada lah. Janganlah kita pergi baca pula, ya Allah jadikanlah tangan aku ini dapat mengambil kitab nanti, jauh basuh tangan kiri, jauhkanlah tangan ini dari mengambil kitab, kan? Lepas tu dia buat benda-benda yang boleh ambil kitab tangan kiri belaka. Okey? Jadi kaedah dia boleh berdoa itu, tetapi bukan di waktu wuduk. Kalau bukan di waktu wuduk, lupalah pula ustaz. Janganlah lupa. Kalau kita dah betul-betul mengharapkan kitab itu diserahkan tangan kanan, maka kita minta Allah, ya, bila-bila masa, kecuali di waktu wuduk. Kenapa? Waktu wuduk, amrun dia, perkara dia adalah terhad. Masalah doa, masalah bacaan, semua Rasulullah dah ajar, kan? Dalam siri wuduk tu Allah dah ajar dalam Al-Quran. Tempat-tempat yang wuduk Rasulullah tafsirkan. Tidak ada pula bacaan-bacaan melainkan selepas wuduk. Ya, doa tu. Waktu wuduk, tengah-tengah wuduk tu tidak ada doa. Okey. Jadi ini di antara perkara yang menarik sekali yang perlu kita tahu, kerana itu adalah amalan masyarakat kita. Ya, kerana saya diajar di waktu kecil. Tetapi bila kita dah belajar ni, kita faham nak berdoa bab itu, berdoalah selepas mengambil wuduk. Ya, waktu wuduk jangan kita berdoa, kita berdiri di atas dalil. Ittiba'ur Rasul merupakan satu kewajipan kita. Mengikut Rasul adalah satu kewajipan. Baik. Kemudian Allah mengatakan, fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Kerana itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambahkan kepada kamu selain daripada azab. Dikatakan kepada penghuni neraka, rasakanlah siksaan itu, kami akan menambahkan siksaan yang sama kepada kalian dengan siksaan lain yang serupa dan mirip meskipun macamnya berbeza. Qatadah berkata dari Abu Ayyub Al-Azdi, Abdullah ibn Amr berkata, tidak ada ayat Al-Quran tentang penghuni neraka yang lebih dahsyat dari ayat ini. Kerana itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambahkan kepada kamu selain daripada azab. Oleh kerana itu mereka sentiasa mendapat tambahan seksaan selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik, minta lindung kepada Allah. Kerana apa? Bila mereka diazab terus berterusan. Tuan-tuan dan perempuan, kita kalau di dunia pun dah tak larat, ini kan pula di akhirat yang tidak ada noktah perhentian yang disebutkan kematian. Subhanallah, ya. Ini azab ini yang dibicarakan terutamanya pada orang kafir. Orang Islam dia ada lain sedikit. Ya, kenapa? Kerana disebabkan orang Islam ni walaupun dia diseksa di dalam neraka, tetapi kalimah tauhid itu yang menyelamatkan mereka itu banyak. Ya, kerana tidak ada unsur syirik itu menyelamatkan mereka banyak. Tetapi orang kafir clear, ya, dia azab walaupun dia itu baik di dunia. Cuma azab dia berbeza-beza mengikut kekafiran mereka. Ya, mengikut kekafiran mereka. Tetapi kemuncak azab bagi orang kafir yang paling ringan yang Rasulullah ceritakan, memakai kasut terompah ahli neraka, mengelegak otak-otaknya.
Itu paling ringan tu. Na'udzubillah min dzalik. Minta lindung kepada Allah. Kita minta lindung kepada Allah, jangan kita termasuk di kalangan ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dan kisah ini juga apabila Imam Qatadah mengaitkan Abdullah ibnu Amr menceritakan bahawa ayat ini adalah satu ayat yang paling menyakitkan hati orang kafir. Kenapa? Bila dengar tu, collapse lah. Macam kita dengar terus kita, bertambah azab kita. Ya, bertambah azab kita. Oleh kerana tu, ianya berlaku apabila peristiwa yang besar, apabila Allah telah keluarkan ahli neraka daripada neraka, yakni ahli orang yang beriman dari neraka, dari kalangan orang yang beriman, ahli neraka tu dikeluarkan sampai habis dah, tak ada seorang pun, walaupun iman dikatakan sebesar zarrah, sebesar biji sawi tu, ya, akan dikeluarkan mereka. Dan kita tahu kisah perjalanan orang yang terakhir untuk masuk syurga, ya. Terakhir dengan Allah mengejek dia, Allah bukan begitu sifatnya. Okey, akhirnya dikeluarkan. Bila dah selesai dia masuk syurga, ya. Dan ahli neraka dalam keadaan di neraka. Maka kita tahu kisahnya apabila datang malaikat duduk di antara syurga dan neraka. Ini agak satu benda yang menarik. Kerana dikatakan ahli syurga nampak ahli neraka. Itu pasal dalam surah Al-A'raf yang kita baca, ahli neraka minta ahli syurga, ya, tuangkan kami sedikit air, ya, titikkan kami, pasal menunjukkan mereka di bawah, ahli syurga di atas. Dan ahli syurga mengenali mereka, ya, tuangkan sedikit saja. Okey, maka di antara kedua itu ada hijab, yang mana di situlah malaikat akan berada di atas sambil membawa satu bentuk kibash, ataupun macam kita bentuk seekor biri-biri. Tetapi Allah berikan, ini perkara, ya, saya suka sangat. Kenapa? Kita beriman cukup. Kerana dalam peristiwa ni, apabila Allah arahkan malaikat membawa kibash itu dan berdiri, diletakkan di tengah-tengah ahli neraka dan ahli syurga, ya, ahli syurga dan ahli neraka. Mereka nampak, mereka dah tahu apa itu. Tuan-tuan dan puan, kita ni kalau nampak, kita tak tahu. Sekarang ni tak pernah kita tahu. Kalau kita lepas mati, itu wallahu a'lam, ilmu di sisi Allah. Oleh kerana tu, ya, bila Al-Quran membicarakan persoalan ghaib, beriman cukup dan berdiri di atas dalil. Jangan masuk akal. Kenapa? Kita sudah hidup di alam lain. Itu dia. Duk di Malaysia, ikut cara Malaysia. Duk di Mekah, ikut cara Mekah. Ya, jangan kamu hidup di Malaysia nak ikut cara duduk di New Zealand, Switzerland. Ya, tiap-tiap hari duk pergi mandi, sampai nun duduk di Switzerland yang penuh dengan salji sejuk. Ui, nak mandi tiap-tiap hari, tak ada mandinya. Saya teringat waktu saya berada di kawasan salji di Pakistan sana. Ya, mula-mula hari pertama seronok buat air kepai tu. Oh, macam ingat kecil-kecil makan air kepai tu kan. So, main baling-baling. Hari pertama. Hari kedua boleh lagi, tapi dah tak main air kepai. Ya, sekadar syok-syok aja. Hari ketiga mula fikir, ya, mencari tempat panas. Hari 4, 5 kami duduk hampir sebulan di kawasan salji. Ya, terus jadi ikan beku lah dalam teh ais tu. Sampai nak ambil wuduk waktu itu, kami bukan di hotel, ya, kami di waktu tu ada program, ya. Nak ambil wuduk, la ilaha illallah, tak ada air panas. Bayangkan, pegang je air terus merah ni, ya, darah-darah dah mula keluar dalam dekat tangan ni, muka-muka kita tak pakai lotion tu keluar, kena angin sejuk, zoom kata, so sakit sangat-sangat, ya, macam kena hirih. Nak buat macam Malaysia, mandi waktu tu, sorry, ya, kita berada di negeri lain, kan. Subhanallah. Bila Allah membicarakan kisah syurga neraka, ini persoalan dia. Kita sekarang masih hidup dan masih saya mengharapkan iman kita tetap tepat seperti mana yang diarahkan oleh Allah. Kita berbicara tentang Allah, benda yang gaib, malaikat, benda yang gaib, syaitan, benda yang gaib, ya, yang mana kita tak mampu untuk berbicara melainkan dengan dalil. Maka panduan ini amat penting. Kerana kita, waktu orang yang berada di dalam kubur menyaksikan perkara alam nazak itu sendiri, dah kita tengok dia menyaksikan apa yang
tak pernah disaksikan di waktu segar bugar macam ni di alam nazak. Dia menyaksikan malaikat yang datang, dia menyaksikan syaitan yang datang, dia menyaksikan amalan-amalan yang datang. Kita beriman, ya, kita tak boleh nak kata apa pasal jangan masukkan akal dalam urusan ini. Okey, maka di sini apabila malaikat itu membawa satu makhluk seperti kibash, diletakkan di tengah-tengah, lalu dia memanggil, wahai ahli neraka. Semua ahli neraka bergegas, ya, dengar, ya, sampai ada yang terlampau excited, ya, yang menyangkakan bahawa dia dah tengok semua orang Islam tu lepas diampunkan dosa kan. Mereka mengharap mereka termasuk orang yang diampunkan dosa, yakni Allah ringankan, Allah masukkan ke dalam syurga. Kemudian dipanggil orang yang beriman, ahli syurga, wahai ahli syurga. Semua bergegas datang, ya, nak tahu apa cerita. Tetapi dikatakan ada perasaan takut juga. Adakah Allah nak campak bagi golongan yang baru masuk syurga? Adakah Allah nak batalkan aku daripada masuk syurga, dihantar balik? Jadi takut tentang situ. Itu je noktah yang ada perasaan sedikit. Lalu dikatakan kepada mereka, tahukah kamu apakah ini? Semua tahu. Apa dia? Ya, kematian. Rupanya mati ini adalah satu makhluk Allah. Kita mati ini, kita mati, roh kita belum mati. Keluar roh ini dari tempat tumpangan dia, tubuh badan kita dibawa keluar. Bersama roh kita ada kematian. Kematian begitu rupanya. Kematian tu diikut. Dia satu makhluk yang cukup menarik. Dia macam sifat rahim. Ya, sifat rahim yang Allah katakan dia bergantung di arasy Ar-Rahman. Ya, dia adalah satu makhluk, lepas tu di-downloadkan, dimasukkan ke dalam tubuh badan kita. Sifat rahim, sifat marah, sifat malas, sifat apa, semua dimasukkan, ya, dalam tubuh badan kita. Lepas tu dikeluarkan. Okey, maka dibawa roh dengan kematian itu. Tetapi bila berada di mahsyar tu, diangkat. Tahukah kamu apakah ini? Semua serentak tahu. Itulah kematian. Itu dia kematian. Rupanya kematian adalah satu makhluk yang Allah jadikan kepada semua makhluk-makhluknya yang terpilih ini, ya, ada kematian yang special ni. Lalu malaikat mengambil kematian itu, lalu disembelihkan. Zoom. Maksudnya dihapuskan. Dengan arti kata lain, bila kematian itu dihabiskan, dihilangkan, tak ada mati dah. Kematian itu mati. Kematian itu mati. Ya, bila dah mati kematian, berarti tidak ada kematian selepas itu. Maka dikatakan kepada ahli syurga, hiduplah kamu untuk selama-lamanya. Itu yang ayat yang mana? Khalidina fiha abada. Kekallah kamu untuk selama-lamanya. Dan gembiralah ahli syurga. Dan dikatakan kepada ahli neraka, khalidina fiha abada. Kekallah kamu selama-lamanya di dalam neraka. Habis. Ya, maka ahli neraka bersedih. Tuan-tuan dan perempuan, itu kemuncak yang menakutkan. Hanya berkaitan dengan masalah tauhid saja. Masalah iman saja. Betulkan iman kita, ya, supaya kita tak terjebak dalam masalah-masalah ni. La ilaha illallah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan ahli syurga yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk seterusnya ayat yang berikut. Sebab mata. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sesungguhnya orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah-buah anggur.
dan gadis-gadis remaja dan sebaya, dan gelas-gelas penuh berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta, sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Baik. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang mendapat orang yang bertakwa itu, dia mendapat kemenangan. Oleh kerana itu al-mafaza yang disebutkan mafazan itu, kemenangan, hanya ada kemenangan ini di akhirat sahaja. Itu kemenangan kita di akhirat kelak. Dunia ni tak ada apa-apa. Walaupun tak ada apa-apa, kita berusaha untuk menambahkan ganjaran pahala kita melalui dunia. Kerana itu juga adalah wasilah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Baik. Ibnu Abbas dan Ad-Dahhak berkata, yakni tempat tamasya, tempat bergembira. Ya, tempat bergembira. Syurga adalah tempat kita bergembira. Oleh kerana tu, kalau kat dunia ni tak adalah tempat bergembira untuk kita, tak apa. Kerana kita ni berada di dunia ini seperti penjara. Orang mukmin bila berada di dunia seperti penjara. Kenapa? Kerana dia terpaksa menjaga diri dia. Ingat, apabila kita sebagai seorang Islam, jangan kita merasakan diri kita ni sempit. Allah tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah mengarahkan kita ini, bukan maksudnya Allah nak menyusahkan kita. Kalau set kita, pemikiran kita mengatakan Allah nak menyusahkan kita, itu yang jadi golongan liberal yang tak puas hati dengan agama. Sister in Islam kan, guna nama Islam tu yang tak senonoh tu, yang boleh beriman dengan kufar, perkara-perkara yang lebih teruk, ya, daripada orang kafir beriman. Kenapa? Mereka tidak percaya, seolah-olah menganggap Allah itu menyekatkan segala-galanya, tidak membebaskan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah mengarahkan sesuatu, ada hikmah yang terkandung. Bila kerajaan menetapkan sesuatu pada hari COVID-19, waktu pandemik, ya, COVID hari itu, apa ditetapkan? Pakai mask. Kita pakai tak? Pakai kan? Leceh lah nak pakai mask lah, apalah kan. Mulalah kita berletih, ya, kita tak suka. Lepas tu kita kritik lah, kenapa nak kena denda, kami nak pakai tak nak pakai mask, kenapa nak denda? Allah nak, kerajaan memberikan peraturan supaya kita menjaga diri kita, ya. Kerajaan nak jaga begitu saja. Itu kes dululah, ya. Lepas tu penjarakan semata-mata untuk menyelamatkan keadaan. Kemudian adalah perkara-perkara yang lain yang mana ianya peraturan untuk menyelamatkan kita. Simple je. Allah uji kita kena COVID kan. Mana duduk kat rumah je kan. Duduk kat rumah je. Nampak tak? Semata-mata nak menyelamatkan kita. Dan begitu juga agama. Bila Allah mengarahkan, semata-mata nak menyelamatkan kita, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan dunia keseluruhannya. Itu je. Ikut sahaja. Tetapi bila kita ni sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit nak menentang, sikit, itulah masalah kita. Oleh kerana itu beriman kepada Allah itu kena cantik betul-betul. Baru kita rasa apa yang dalam minda ni, orang yang beriman, orang sunnah ni dia beriman, apa yang Allah tetapkan semua baik. Itu kaedah dia. Apa yang Rasulullah katakan semua baik, apa yang Allah tetap semua baik. Itu dia. Bagi kita orang sunnah, orang yang faham Quran dan sunnah, kaedah kita dengan Allah dan Rasul, itu dia. Semua terbaik yang Allah bagikan dan Rasul bagikan. Okey? Baik. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan mendapat kemenangan. Ya, bertakwa mendapat kemenangan, dan kemenangan kita adalah kemenangan di akhirat. Tuan-tuan dan perempuan, bila jejak je kaki kita di syurga, itulah kemenangan. Selagi tak jejak, maka orang itu dalam keadaan belum tentu menangnya. Apatah lagi waktu dia nak melintasi titian sirat, itu di antara penentu-penentu sama ada dia masuk neraka ataupun tidak. Na'udzubillah min dzalik. Mujahid dan Qatadah, okey.
Nampaknya yang lebih tepat dalam pendapat itu adalah Ibnu Abbas, kerana setelah Allah berfirman hadaiq, iaitu kebun-kebun, iaitu kebun-kebun kurma dan yang lainnya, wa a'naban wa kawa'iba atroba, dan buah-buah anggur dan gadis-gadis remaja sebaya, yakni bidadari-bidadari yang sebaya. Baik. Jadi kemenangan yang Allah bagikan ini adalah satu tempat yang istimewa. Dan tempat ini kita lihat di dalam Al-Quran terlalu banyak. Tuan-tuan dan perempuan, disebutkan dalam Al-Quran syurga, syurga, syurga. Cuma memerlukan penghayatan dan memerlukan penafsiran dengan secara tepat beberapa nikmat-nikmat syurga yang dikatakan. Ya, khazanah-khazanah syurga terlalu banyak, sehingga kan apa yang kita buat di dalam syurga semuanya melepak aja. Bah kata orang lah kan. Maksudnya tak ada dah ibadat. Waktu syurga ada ke ibadat? Tujuan ibadat untuk mendapat pahala. Di sana dah berada dalam keadaan kita selesa, tak ada nak buat ibadat dah. Tetapi apa yang berlaku agak menarik. Kita lihat nanti ya. Apabila Allah menceritakan tentang air-air di dalam syurga ini, taman-taman di dalam syurga dan buah-buahan, dan diikuti ya, macam wa'inab wa'anaba wa qawa'iba atroba, anggur-anggur, buah anggur yang disebutkan dalam Al-Quran, maka Ibnu Abbas mengatakan buah itu kita kenali di bumi ini anggur, tetapi sifatnya adalah berbeza di dalam syurga. Ya, beza di dalam syurga. Dan begitu juga dengan bidadari syurga. Bila membicarakan bidadari syurga, pertama tuan-tuan dan perempuan, bila kita insya-Allah, mudah-mudahan Allah pemudahkan bagi kita masuk syurga, maka bila kita masuk je syurga, kita akan berubah menjadi orang yang cantik secantik-cantiknya. Berdalilkan ayat hadis Rasulullah, sayyidatil ahli jannah, disebutkan wanita-wanita ahli jannah. Bila disebutkan sayyidat, ketua, segala bentuk kecantikan, kehebatan dimiliki oleh orang yang disebutkan manusia. Waktu itu ya akan mengalahkan bidadari ke apa, itu wallahu alam, ilmu di sisi Allah. Tetapi nak menceritakan kita ni akan menjadi cantik, masya-Allah, alhamdulillah ya. Abu Muaz, kita akan menjadi cantik ya. Kerana apa tuan-tuan dan perempuan? Apabila kisah Nabi Yusuf alaihissalam kan, yang dalam hadis ada bersisih pendapat mengatakan kedudukan hadis itu tak kuat, namun dibicarakan ya, kecantikan Yusuf dan ibunya Rahil ya, kecantikan Yusuf dan ibunya Rahil separuh kecantikan Adam. Separuh kecantikan Adam. Okey. Dan ingat, daripada Adam itulah timbul Jawa ke apa ke, itu tak jadi masalah lah, kan. Tetapi nak ceritakan kecantikan Yusuf dan ibunya Rahil separuh kecantikan Adam. Dan bagaimana kita nak tahu kecantikan Adam? Kita tak tahu. Tapi cukup kita tahu kecantikan Yusuf, maka baru kita boleh gambarkan betapa kecantikan Adam. Jom kita tengok dalam surah Yusuf ya, apa yang Allah cerita tentang kecantikannya. Ibu-ibu kena tahu, orang yang cantik itu adalah lelaki, bukan perempuan. Tu dia. Smart. Mana surah Yusuf? Dah tak jumpa. Juzuk apa? Okey, surah Yusuf juzuk yang ke-12, 13. Okey. Ayat yang juzuk ke-12. Ayat yang ke-21 kita tengok. Okey, kita tahu ya kisah Yusuf tu, yang panjang ceritanya, kita pendekkan sampai dia menjadi anak angkat Zulaikha, kemudian dia duduk dalam istana dengan kebijaksanaan, dengan akhlak yang diajar oleh Nabi Yaqub pada dia. Memang dia seorang yang baik akhlaknya. Okey, dan sekarang kita tengok ayat ni menceritakan kecantikan Yusuf.
Mula tak nampak. Kenapalah si Zulaikha tu minat sangat pada anak angkatnya. Banyak hukum hakam tu ya. Ambil anak angkat ada hukum hakamnya. Kadang-kadang kita zaman sekolah, kakak angkat lah, abang angkat ke? Ya, lepas tu terangkat belaka. Okay. Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-21. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Okey. Kisah ini bermula apabila Zulaikha bertemu dengan Zulaikha berada di belakang Yusuf, dan Yusuf waktu tu buka pintu dan bertemu dengan suami Zulaikha, dan mereka berada dalam istana yang besar kerana suami Zulaikha itu adalah menteri. Ya, menteri. Kemudian berlaku kecoh di situ. Zulaikha menuduh Yusuf yang puncanya, dan Yusuf mengatakan dia tak melakukannya, dan berlaku krisis itu di dalam rumah tangga Zulaikha. Dan menjadi isu dia kawasan ya, walaupun kawasan ini agak besar dan kawasan istana yang dikatakan, maka dia menjadi isu yang menyebabkan suami dia tak puas hati nakkan bukti. Okey? Sebagai bukti, maka disaksi ada orang yang mempunyai ilmu, dan kita menyaksikan dia ada sistem mahkamah pada ketika itu. Sistem mahkamah asalnya berita tu hanya kaum keluarga saja. Tetapi bila dah bawa mahkamah, kenapa? Bila bawa mahkamah, reporter pun datanglah. Menteri pula tu kan berlaku. Mak Datin dengan dia jadi cerita panjang lah. Jadi wartawan ni pun datang. Wartawan ni adalah mulut-mulut Mak Datin pada ketika itu. Okey, kita cerita, maaflah terpaksa guna Mak Datin supaya faham kedudukan wanita-wanita tu. Maka bila diceritakan kisah tu, maka muncul seorang yang dikatakan ada kebijaksanaan. Dia kata, mana bukti? Lalu Yusuf mengatakan, ada bukti, baju saya cari. Bagaimana cari? Lalu sebelum Yusuf tunjuk, lalu dikatakan, kalau cari di belakang, kalau cari di depan, maksudnya Yusuf bersalah. Disebabkan dia pegang Zulaikha cuba nak lepas, cari. Tetapi kalau cari di belakang, maka Zulaikha bersalah. Kenapa? Dia cuba tarik Yusuf dari belakang. Takkanlah Yusuf nak kejar Zulaikha pusing belakang, ikut belakang macam ni, reverse macam tu, tak logik. Maka berlaku bila ditengok. Dan ini juga menarik, dikatakan pakaian, kalau pakai macam baju kita ni agak cari ke, menunjukkan pakaian Yusuf, pakaian anak menteri lah katakan, pakaian cukup dahsyat, yang maksudnya lembut, dari sutera yang lembut. Akhirnya bila diangkat, tengok, Allah cari di belakang. Maka bila cari di belakang, dikeluarkan hukum Yusuf tak bersalah, Zulaikha bersalah. Okey. Asalnya habis kat situ. Tetapi yang jadi cerita, oleh kerana itu kaum wanita kena faham, ya, jangan kira nak mengumpat je kerja. Orang yang mendengar umpatan tu dia geram. Kalau dia buat geram, kita tengok. Maka tatkala wanita itu, Zulaikha, mendengar umpatan mereka, yakni wanita-wanita tu, datin-datin tu, diundangkannya wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat duduk. Nampak? Dia panggil wanita. Oleh kerana itu bukan semua jemputan-jemputan perlu didatangi dengan tenang dan lenang. Ya, biasanya ada jemputan. Berhati-hati. Kalau kita kaki buat jahat, berhati-hati. Kadang-kadang orang nak kenakan kita. Ya. Maka dibawa wanita-wanita tu duduk di
Satu pentas, ya menteri kan, menteri. Satu tempat yang istimewa. Okey, perempuan-perempuan, datin-datin duduk sini. Oh, datin Jah duduk, datin. Oh, mereka pun excited lah duduk kan. Lepas tu makanan nak dihidang. Dan yang menarik sekali, ulama mentafsirkan, mereka sendiri menunjukkan kemodenan mereka dah ada makan pakai pisau, pakai garfu dan pinggan yang istimewa ni. Dan yang menarik, pisau dia bukan pisau biasa ni. Pisau yang agaknya Zulaikha dah rancang jenis pakai pisau letak kat tangan nak dipotong, ya, pisau dia ditajamkan betul-betul. Saya saksikan satu video tu, dia ambil pisau tu, dia buka, dia cuba cucuk macam tu. Dia letak balik, tengok dah berdarah. Ui, tajam betul. Macam itulah Zulaikha rancang. Biar padan muka, Zulaikha kata kan. Okey, tak apa. Tak tahu lagi apa Zulaikha kata. Okey. Maka dia duduk semua dan okey, makan dulu, ya. Potong-potonglah buah. Dia pandai lah, Zulaikha ni cerdik, memang cerdik, ya. Okey, potonglah buah ke apa ke, maka mereka pun ambil. Oh, beriuk, potong-potong, sembang kan, sembang. Oh, baik juga Zulaikha ni kan, kita dah umpat kata dia bagi kita, bagusnya kan. Sambil-sambil tu tengok apa dia kata. Dan diberikan kepada mereka masing-masing sebilah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata, wahai Yusuf, keluarkanlah dirimu kepada mereka. Yusuf tak tahu dalam bab ini, wanita ini Zulaikha merancangkan sesuatu. Lalu dia kata, Yusuf, pergi layan nanti-nanti kamu tu. Yusuf anak yang baik, dia ikut aja arahan mak angkat dia pun keluar. Bayangkan, mak datin semua kat sini. Dia keluar, datang sini, tengok apa khabar datin. Semua tu terkejut. Zaman tu tak ada WhatsApp kan, tak dapat nak tengok melalui WhatsApp. Terkejut, Masya Allah. Yusuf lalu tanya apa khabar mak datin. Semua dah tenganga sambil tu potong. Habis tangan berdarah. Yusuf baru perasan. Dah mula berdarah tu, baru Yusuf perasan. Apa ni? Cepat-cepat Yusuf masuk. Nampak tak bagaimana perancangan yang dibuat oleh Zulaikha. Okey, kita lihat apa Allah katakan di dalam Al-Quran kan, dalam surah Yusuf, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kamu wahai wanita-wanita adalah besar. Dahsyat ya. Okey, kita lihat seterusnya. Maka keluarlah Yusuf dan nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada kehansaman, keelokan rupanya, dan mereka melukakan jari tangannya. Melukakan jari tangannya tanpa rasa sakit. Tak rasa langsung. Okey. Lepas tu apa? Mereka berkata, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Terus diletakkan sebagai malaikat yang mulia. Cantik. Yusuf cantik. Kalau Adam keluar, agak-agak apa berlaku? Bukan tangan ni, tengkuk ni disembelih. Masing-masing sembelih tengkuk. Cantik Adam. Ya. Subhanallah. Itu pasal bila Rasulullah menyebutkan, jika ya ahli syurga, bidadari syurga itu keluar, ataupun dalam riwayat disebutkan satu riwayat tu, cukup satu benda yang simple je keluar ke muka bumi, maka hilang cahaya matahari, bahkan cahaya ahli syurga itu yang bersinar. Dahsyat ya. Itu Nabi Adam, bagaimana kecantikan dia. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk dan Allah bagikan kebaikan dan keistimewaan kita nanti di alam syurga sana, dan mudah-mudahan kita istiqamah dalam berada di tauhid yang betul, akidah yang betul dan manhaj yang betul untuk memiliki syurga yang indah ini. Wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah dan salah dan silap adalah kelemahan saya sendiri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.